Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kembali kita sekali lagi dalam acara tazkirah kita pada hari ini, di mana kita nak bicara pada hari ini tentang solat. Tentang solat oleh kerana kita berbicara yang lalu tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa menemui Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj, iaitu hendak bertemu dengan Allah dan Allah hendak beri kepada Nabi sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu itu di antara ibadat yang penting yang perlu kita jaga, yang perlu kita sayangi, kerana Nabi bersabda tentang ibadat solat ini. Nabi sebut as-salah imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Betapa pentingnya solat ini sehingga Nabi SAW dijemput sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak diberikan ibadat sembahyang itu melalui direct kepada Nabi, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, menunjukkan bahawa sembahyang ini antara ibadat yang paling penting berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat yang lain itu nak juga, tapi ibadat sembahyang ini sebagai tiang agama, tunjang. Kalau kita ada buat rumah, kena ada tunjang, kuatnya rumah kita. Ada dinding dan sebagainya, tapi tiang mesti ada. Maka tiang itulah agama, tiang itulah sembahyang. Jadi kita jadikan sembahyang itu sebahagian kehidupan kita. Jadikan sembahyang itu berdarah daging kita. Dan kita tidak akan tinggal solat. Apabila kita berdepan dengan waktu solat, kita rasa geluh-gesah. Kita rasa tak senang duduk kerana kita tidak solat. Bila kita solat, kita rasa lega, kita dah solat, melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Biar kita datang dalam hati kita sentiasa nak solat, dan bila tiba masa solat, kita agak terlewat sedikit, kita dah runsing. Biar nak duduk macam tu. Jangan dah masuk waktu solat, dah lalui dah solat tadi setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita tidak rasa apa. Katakanlah waktu solat, waktu zuhur 1:30 sampai pada 4:30 contoh. 4:30 tempoh 3 jam. Jadi waktu berlalu dia tidak rasa apa. Dia sedang bersembang dengan kawan dia, ataupun dia sedang bermain, dia pergi memancing, ataupun pergi dengan ceramah, kursus, mesyuarat dan sebagainya. Ketika tu waktu masuk, waktu solat dah masuk, tetapi dia masih lagi berada dalam majlis tu, berada di tempat tu dengan tidak rasa apa-apa kerusingan. Itu menunjukkan bahawa kita tidak betul-betul menyayangi solat. Solat belum sebati dengan kita. Jadi ustaz nak pada diri ustaz dan hadirin sekalian, penonton sekalian, biar kita rasai sembahyang itu dekat dengan kita, rapat dengan kita, dan sentiasa kita berada dengan solat, sentiasa berada dengan solat. Jadi kita nak letak solat ini sebagai perkara yang nombor 1 berbanding dengan benda yang lain. Ada beberapa orang kawan ustaz, dia beritahu, dia kata dia pergi main bola. Dia pergi main bola dan dia tertinggal solat. Nak main bola katalah pukul 5, pukul 4 dia dah pergi pukul 4, lepas tu terpaksa pakai pakaian pukul 4:30, lepas tu pukul 5 tu dah nak main dah. Jadi masa tu dia tertinggal solat. Itu rugilah kita rugi. Kita kena tahu membahagikan masa untuk kita melakukan solat. Bermain bukan tak boleh, tetapi jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Itulah sebagai orang Islam. Kerana Nabi tegas, tengok dalam hadisnya, Nabi sebut barang siapa meninggalkan solat, barang siapa meninggalkan solat, man taraka solah muta'ammidan faqad bari'a min zilmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, Nabi kata dia telah terlepas daripada tanggunganku. Seolah Nabi tidak mengaku umat, seolah Nabi tidak akan memberi syafaat kepadanya di hari akhirat nanti. Jadi solat ini, apabila kita berdepan situasi solat dan kita berdepan situasi dalam kehidupan kita, masuk waktu solat dah masuk, kita sedang mesyuarat, kita sedang memandu, kita sedang memancing, kita pun letak masa. Solat masuk waktu zuhur 1:30, kita kata aku nak berhenti pukul 2:30, letak masa. Aku nak berhenti pukul 2:30. Biar selesai benda ni, sebab ada beberapa perkara belum selesai. Sedang mesyuarat, sedang membaiki rumah, sedang akad barang. Jadi aku nak tempoh sejam ni, 2:30 mesti berhenti. Letak waktu. InsyaAllah kita ada kemaafan di situ kerana beberapa perkara yang kita tak selesai. Tapi kita akan berhenti pukul 1.
kita letak, mesti letak waktu, barulah kita dimaafkan. Kata para ahli ulama, jika kita letak waktu, kita dikira orang yang mengingati waktu solat, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat menarik, menegur beberapa ramai kawan kita supaya mereka solat. Jika mereka tidak solat, kita tegur dia, kerana pentingnya solat ini, sehingga sesiapa yang tinggal solat, mereka akan jauh daripada Nabi, mereka tidak akan mendapat syafaat Nabi, dan dalam hadis lain mereka akan menjadi ahli penghuni neraka, akan masuk dalam neraka orang yang tinggal solat walaupun satu waktu. Begitu pentingnya. Jadi mudah-mudahan peristiwa, kalau kita lihat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, menjadi pengajaran kepada kita untuk kita jadikan solat sebagai satu ibadat yang penting dalam kehidupan ini. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.